ada rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan. Dan benda ni membawa kepada isu the Perlis exceptionalism lah. Yang the Mazhar exceptionalism. Well, there's a reason why he's the Mufti of Perlis walaupun dia orang Matampau. Di mana kalau tak silap ada usaha untuk membuat takrifan kepada ahli sunnah wal jamaah ni yang sangat spesifik. Dan itu yang menimbulkan sedikit kegusaran dan bantahan daripada negeri Perlis, daripada Raja Perlis sendiri dan juga daripada Mazhar. So mungkin doktor nak jelaskan apa isu dia di sini dari segi takrifan itu. Kenapa tak setuju dengan takrifan yang cuba dibuat dalam rang undang-undang itu? Adakah ia terlalu rigid, terlalu sempit, ataupun adakah mungkin Perlis mempunyai pandangan yang berbeza tentang isu ini? Pada asalnya payung Islam itu begitu besar. Dan payung ahli sunnah itu merangkumi dengan sekolah-sekolah yang banyak. Kenapa kita nak limitkan hanya 1-2 sekolah dan kita cuba untuk exclude, buang yang lain? Apa tujuannya? Sedangkan kita tak ada satu isu kekalutan, pergaduhan pasal isu itu dalam negara ini. Misalnya kalau kita kata fiqh itu hendaklah mazhab Syafi'i semata-mata, itu kita menyempitkan. Sedangkan praktikalnya manusia ini mengamalkan berbagai mazhab. Walaupun kita sebut mazhab Syafi'i, berapa banyak yang kita amalkan bukan dalam sekolah Syafi'i saja. Kalau saya kata Asy'ariyah Maturidiyah, kalau saya tanya Syahrir ataupun KJ ataupun siapa saja, Asy'ariyah Maturidiyah lah, saya rasa mereka pun tak tahu. Tiba-tiba macam mana kita kata semua rakyat Malaysia Asy'ariyah Maturidiyah? Yang Islam ni semua Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan yang kata, yang bentang tu sendiri, kalau saya tanya tentang isu-isu tentang logika, perbahasan, isu-isu tentang sifat-sifat Tuhan, mengikut sekolah Asy'ariyah Maturidiyah, saya rasa mereka pun tak tahu. Bahkan sebagai tu nak sebut Asy'ariyah Maturidiyah pun tak berapa nak lepas lagi. Bukan kata nak tahu isi dia. Itu tak kira lagi sekolah Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Mengapa kita nak pergi ke situ? Melainkan saya bertujuan untuk mengelakkan orang lain mendapat position tertentu. Bukan kerana kita nak position tu, saya pun tidak pernah bermimpi untuk apa position. Tapi itu satu benda yang tidak adil umpamanya. Contohnya saya kata, kalau kita buat orang Melayu ialah orang Jawa. Tak boleh lah macam tu. Sedangkan orang Melayu tu banyak lagi. Okey. Oleh masalah konstitusional, kalau katakanlah Perlis tidak meletakkan sebagai Asy'ariyah Maturidiyah, dia meletakkan sekolah ahli sunnah yang luas. Dan dia mengutamakan sekolah ahli sunnah pada ahli asar, itu ahli yang asal. Jadi kalau sekiranya Raja Perlis menjadi yang di-Pertua Agong, adakah nak menganggap dia telah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah bila-bila dia datang ke wilayah persekutuan? Sebab ada takrifan sedemikian tadi lah. Maka dengan itu dia tak bolehlah jadi ketua agama lagi. Dan ini semua, apa tujuan hal-hal yang seperti ini nak dibangkitkan? Saya heran juga. Saya harap ramai juga pejuang RUU ni yang berjuang begitu sampai nak buat demonstrasi kat parlimen dan seumpamanya. Tapi saya duk harap mereka ada semangat yang sama pada JSB ni. Tapi tak apalah, itu nanti jadi politik pula. Tapi itu akan jadi viral.